sekejap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang dihormati Tuan Imam, Tuan Bilal, Jawatan Kuasa Masjid, sidang jemaah, moga-moga kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bicara kita pagi ini kita sambung pada halaman 34. Halaman 34 iaitu salah satu daripada perkara besar dalam manhaj sunni, ialah menerima riwayat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, selepas daripada kita beriman bahawa Muhammad itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita juga hendaklah menerima hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadinya tuan-tuan, ada golongan ataupun ada aliran fahaman yang menyalahi asas ini, iaitu ada fahaman yang tidak menerima hadis Nabi. Bunyi tak ni? Bunyi. Ada ajaran yang tidak menerima hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu kita boleh namakan dia sebagai aliran anti hadis. Ya, golongan anti hadis, menolak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita Islam cara sunni, kita terima hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebab apa kita terima? Sebab Allah Subhanahu wa taala perintahkan ati'ullah wa ati'ur rasul. Ta'atlah Allah, ta'atlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ulama-ulama kita mentafsirkan taat Allah ni dengan makna taat kepada Al-Quran. Sebab kita tak boleh taat kepada Allah directly dah. Siapa di sini yang pernah terima wahyu daripada Allah? Ya, Allah timbul depan aku, Allah datang dalam mimpi, baru aku nak patuh perintah Allah. Pasal Quran kata ati'ullah. Quran tak kata ati'u kitab Allah, taatlah kitab Allah. Ada di sinilah para ulama mentafsirkan taat Allah ni maksudnya taat perintah Allah, iaitu perintah Allah yang ada dalam Al-Quran. Jadi manifestasi taat kepada Allah adalah taat kepada Al-Quran. Maka begitulah dengan Rasul. Wa ati'ar Rasul, taatlah kepada Rasul. Adakah kita nak faham taat kepada Rasul sebagaimana para sahabat? Para sahabat berdepan dengan Rasulullah baru dia patuh kan? Maknanya dia terima direct daripada Nabi. Nabi suruh begini, begini, begini. Siapa di kalangan kita yang boleh terima perintah itu? Tidak ada. Tidak disyariatkan terima directly secara langsung daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Maka sama sebagaimana konsep sini ati' Allah, taat Allah, iaitu taat Quran, sini juga sama konsep dia, taat Rasul, maknanya taat kepada al-hadis, hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam ataupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi bila kita faham macam tu, kita ambil satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sallu kama raaitumuni usalli, solatlah kamu sebagaimana kamu lihat aku solat. Nabi suruh kita solat sebagaimana kita tengok Nabi solat. Siapa sini pernah tengok Nabi solat? Tak pernah. Siapa sini pernah tengok? Jadi macam mana nak solat kalau kita tak pernah tengok? Jadi perintah tu khusus kepada para sahabat Nabi. Para sahabat Nabi, mereka melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam solat, kan? Kita pula, kita tidak directly melihat Nabi, tetapi kita melihat hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi perintah supaya solat sebagaimana kita tengok Nabi solat, yakni tengok di dalam hadis. Tengok di dalam hadis. Jadi para ulama mentafsirkan taat Allah yakni Quran, taat Rasul yakni hadis. Tetapi golongan anti hadis ni, dia nak beramal dengan ayat ni, dia tak mau taat hadis, dia nak taat Rasul je. Pasal dia pegang dengan Quran. Dia anti hadis, dia tolak hadis, tapi dia pegang pada Quran. Quran suruh taat Rasul, Rasul je lah. Jadi macam mana kita nak beramal? Ya. Jadi anti hadis dia, Quran tak suruh taat hadis, Quran tak suruh taat hadis, Quran tu taat Rasul, kan? Jadi taat Rasul sudahlah, bukan hadis. Jadi kalau macam tu, kita boleh jawab, Allah tak suruh taat Quran, Allah suruh taat Allah. Jadi Quran pun kena buang juga, kena tolak juga. Pasal dia kata kalau nak taat Rasul je lah, bukan hadis. Itu anti hadis, kan? Pemikiran anti hadis. Sekarang taat Allah. Allah, Quran kena buang lah. Jadi orang yang anti hadis ni, lama-lama kita bimbang dia bukan anti hadis, tapi lama-lama dia juga anti Al-Quran. Itu bahaya fahaman anti hadis, ya. Jadi manhaj sunni tidak, dia menerima riwayat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Yang keduanya, kenapa golongan anti hadis menolak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya? Iaitu mereka menolak ni kerana beranggapan, ya, muka surat 35 tu semua riwayat hadis ditolak. Hal ini demikian kerana beranggapan bahawa penulisan hadis agak lewat menyebabkan kemungkinan wujudnya penipuan. Jadi mereka tolak hadis kerana hadis ni lewat ditulis, lewat dibukukan, ya, dengan mengambil contoh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala yang hidup tahun 200 hijrah ke atas. Maknanya Imam Bukhari dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jarak masa dia 200 tahun. Jadi jarak masanya 200 tahun. Jadi sudah jauh daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Ada logik juga orang yang menolak hadis ni, ada logik juga. Tetapi di sinilah kita melihat bahawa penulisan hadis bukan pada zaman Imam Bukhari sahaja. Kerana sebelum daripada Imam Bukhari itu sudah ditulis kitab-kitab hadis,
ya, sudah ditulis kitab-kitab hadis. Misalnya sebelum Imam Bukhari, iaitulah Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal dia awal sikit daripada Imam Bukhari. Maka ada Musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, ya, ada. Lebih awal daripada Imam Ahmad ada Imam Syafi'i. Ada Imam Syafi'i yang lahir tahun 150 Hijrah. Sebelum daripada Imam Syafi'i ada Imam Malik, yang kitab dia masih ada sampai sekarang, iaitulah Al-Muwatta. Al-Muwatta. Jadi Imam Malik ni lahir dalam tahun 80 Hijrah ke atas, gitulah. Maknanya Imam Malik ni kira-kira di kalangan tabi'in. Dia jumpa dengan sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Kitab dia masih ada lagi. Dan kukuhnya ilmu hadis tu pada zaman Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Imam Malik menyatakan dia tulis kitab dia ni, dia tunjukkan kepada 70 orang ulama, 70 aliman. Aku tunjukkan kepada 70 orang ulama di Madinah, ya, ulama-ulama yang berada di Madinah. Kesemua ulama ni watta'uhu, setuju, cokkan, maknanya setuju dengan kitab dia ni. Oleh kerana 70 orang ulama ni setuju, maka dinamakan kitab dia Al-Muwatta, yang dicokkan, yang telah disemak oleh 70 orang ulama. Maknanya ramai ulama-ulama hadis pada zaman Imam Malik rahimahullah ta'ala. Sebab dia sendiri sebut 70 orang ditunjukkan, ya. Kita kalau buat tesis master PhD pun 3 orang 4 orang kan, 3 orang 4 orang itu pun puas bakang kan, puas bakang, tak setuju dengan yang ni, tak setuju dengan yang ni, tak setuju dengan, tapi lulus jugalah lulus jugalah kan. Tapi Imam Malik ditunjuk 70 orang ulama setuju, ya, kukuhnya ilmu hadis, ya. Begitulah sebelum Imam Malik rahimahullah tu ada lagi, cuma mungkin kitab tu tidak sampai kepada kita. Jadi kita jawab balik bahawa bukan zaman Imam Bukhari je, ya. Sebelum tu lagi sudah ada ulama-ulama seperti Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Syafi'i, Imam Malik dan sebagainya, yang telah menulis hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi hujah mereka itu kita cuba batalkan sedikit sebanyak. Selain daripada itu, golongan yang menolak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyatakan bahawa mereka menolak hadis ni dengan sebab kewujudan hadis-hadis palsu. Mereka menolak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana adanya hadis palsu. Adanya hadis palsu, bukan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ni di sini ulama-ulama kita pun menolak hadis-hadis palsu. Menolak hadis-hadis palsu, ya, ditolak. Bahkan ada amaran keras daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap orang yang berdusta atas nama Nabi, begitu juga berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Kalau berdusta atas nama Allah taala tu disebut di dalam Al-Quran, ayaftaruna 'ala Allahil kadhib. Adakah mereka mengada-ngadakan terhadap Allah? Mengada-ngadakan terhadap Allah, iftira 'ala Allah. Itu berdusta atas nama Allah. Allah tak suruh buat begini. Mereka kata Allah suruh, Allah tak suruh. Dia kata berdusta atas nama Allah. Allah larang, tapi mereka kata Allah benarkan. Itu berdusta atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala.
Misalnya orang Yahudi kata, wa qalu lan yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Orang Yahudi kata tak masuk syurga melainkan orang yang ikut agama Yahudi dan ikut agama Nasrani. Mereka kata, mereka kata, tilka, Allah Ta'ala jawab, tilka amaniyum, itu adalah angan-angan mereka, itulah angan-angan mereka. Kemudian Allah jawab balik, qul hatu burhanakum, katakanlah wahai Nabi Muhammad, suruh mereka bawa dalil yang mereka kata Yahudi Nasrani saja boleh masuk syurga. Mana dalil dia? Maknanya ia satu pembohongan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Baik itu iftira ala Allah. Baik itu juga kalau iftira, berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ulama kita walaupun dia menolak hadis-hadis palsu, tetapi di sana ada hadis-hadis yang sahih, yang tidak palsu. Ada hadis-hadis yang hasan, ada hadis yang sahih, ada hadis yang hasan. Banyaklah kategori dia tu, sahih li zati, sahih li ghairi, hasan li dhati, hasan li ghairi, hadis dhaif dan sebagainya tu, yang tidak termasuk dalam kategori hadis palsu. Cuma dia tak berapa gagah, dia jadi hadis hasan. Dia tak berapa gagah lagi, tak cukup syarat, dia jadi dhaif. Tapi dia belum sampai kepada tahap hadis palsu. Hadis palsu. Jadi yang ulama tolak tu hadis yang palsu. Hadis yang palsu dengan kategori-kategori dia lah, hadis mungkar dan sebagainya tu. Tapi banyak lagi hadis-hadis yang sahih, banyak lagi hadis-hadis yang sahih. Jadi golongan anti hadis ni dia tolak semua, sahih ke, dhaif ke, hasan ke, palsu ke, dia tolak semua kerana ada hadis palsu. Tuan-tuan, kalau pokok kita ada ulat sikit, nak tebang pokok ke buang ulat tu je? Apa dia? Buang ulat tu, yang mana ulat tu buanglah kan. Kalau ikut pemikiran anti hadis, satu pokok ada ulat sikit, kena buang ulat dah, kena tebang pokok tu. Kalau ikut cara anti hadis, buang pokok tu. Hati-hati buang pokok tu kan. Ada hadis sahih, ada hadis palsu, tolak semua hadis, senang. Dia punya pemikiran dia macam tu. Mana pokok tu berulat sikit, tebang pokok tu, tak payah ada buang ulat-ulat ke. Kereta kita tayar pancit, tukar tayar ke tukar kereta tu? Apa dia? Tak dengar. Tu peribahasa lain pula. Kerana nila setitik rosak susu sebelanga, dia pakai kaedah tu. Mungkin dia pakai kaedah tu, kerana nila setitik rosak susu sebelanga kan. Tapi kita tak gunalah kaedah tu, contoh tu. Kita guna contoh ni lah, kereta tayar rosak, tayar pancit, kan takkan nak buang terus kereta tu. Buang tayar tu, tukar tayar baru lah kan. Maknanya begitulah duit bank negara kata ada duit palsu, buang semua duit kan, buang duit yang palsu. Kalau ikut logik pemikiran ni, oleh kerana bank negara isytihar ada duit palsu, kita buang semua duit, jahanam lah. Kita buang yang palsu saja jadi itu dari sudut logiknya. Dari sudut logiknya itu maknanya tidak patut kita membuang semua hadis kerana adanya hadis-hadis yang palsu. Ini satu golongan yang menyalahi manhaj ahli sunnah wal jamaah, iaitu menolak hadis-hadis
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi pada masa yang sama juga ada satu golongan lagi, dia mencipta hadis-hadis, mencipta hadis. Ya, kalau anti hadis dia tolak semua hadis kerana ada hadis palsu. Ada satu lagi golongan yang menyalahi manhaj ahli sunnah, mencipta hadis-hadis palsu, mencipta hadis-hadis palsu. Yang ni pun kita kena waspada. Yang ni pun kita kena waspada. Ni golongan ni dia terima semua hadis, bahkan dia mencipta hadis-hadis palsu. Itu pun kita nak kena hati-hati. Contohnya dalam media sosial, banyak dalam YouTube dan sebagainya, ceramah-ceramah yang menggunakan hadis-hadis palsu. Misalnya ada hadis palsu yang diambil daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam solat malam sebanyak 1000 rakaat tiap-tiap malam. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam solat malam, solat taubat, disebut dalam hadis tu solat taubat tiap-tiap malam 1000 rakaat. Ya. Hadisnya daripada Sayyidatina Aisyah, tetapi hadis dalam kitab yang sahih, Sahih Bukhari dan sebagainya, daripada Sayyidatina Aisyah, Nabi semayang malam tak lebih daripada 13 rakaat. Sayyidatina Aisyah beritahu. Jadi yang kata 1000 ni Aisyah yang mana? Yang 13 ni isteri Nabi, Sayyidatina Aisyah. Yang ni 1000 ni Aisyah mana ni? Banyak hadis kata 13 aja. Kadang-kadang setengah riwayat kata 11. Lebih kurang 11, 13, 11 semayang malam. Tiba-tiba disebut Nabi, sungguh-sungguh Nabi semayang sampai tiap-tiap malam 1000 rakaat. Ini sudah dusta atas nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tak mustahil Allah Ta'ala boleh bagi Nabi semayang, tak ada masalah. Tapi bukan masalah mustahil tu, bukan masalah kuasa Allah, tapi masalah kita ialah pendustaan atas nama Nabi itu. Sebab setengah orang bila kita kata tak mungkin Nabi semayang 1000 rakaat, kita kata tak mungkin dengan masa kan, malam tu lebih kurang 8 jam 10 jam, macam mana nak semayang 1000 rakaat? Dia tanya balik, kalau Allah Ta'ala nak bagi, kuasa Allah Ta'ala. Di sini kita bukan mempertikaikan kuasa Allah. Kalau nak kira kuasa Allah, segala-galanya lah. Subuh tadi 6.13, saya 6.13 di rumah di Shah Alam, 6.15 baru saya bertolak. Tuan-tuan percaya tak? Percaya ke tak percaya? Percaya tak? Tak percaya kuasa Allah? Main kuasa Allah jam lah kita. Kita bukan pertikai kuasa Allah, tapi kita pertikai sumber dia di mana. Sumber dia di mana. Jadi jangan terpedaya dengan istilah kuasa Allah Ta'ala. Jangan terpedaya. Kalau ada sumber, kita percaya. Macam Isra' Mi'raj, Isra' memang tak logik pada akal, tapi ada dalam Quran subhanallazi asra, percayalah, berimanlah. Tak logik pada akal, pasal ada dalam Quran. 1000 rakaat tak logik pada akal, tak ada hadis yang sahih yang menceritakan. Maka ia adalah satu hadis palsu, dusta atas nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kena tengok sumber, satu sumber. Selepas tengok logik tu, tengok sumbernya. Saya pergi Penang dari Shah Alam, naik kereta Innova.
Lepas sembahyang subuh di rumah 6.30 saya bertolak sebab saya ada ceramah pukul 10 pagi di Penang, Universiti Sains Malaysia. 6.30 pagi saya bertolak. Lepas sembahyang subuh di rumah, tolak 6.30. Pendarah kereta pagi tu. Sampai ceramah sampai dalam pukul 9. 6.30 pukul 9 sampai Shah Alam Penang. Habis ceramah pukul 12.30 tu, makan pukul 2 saya bertolak balik, pukul 5 sampai rumah Shah Alam. Percaya tak? 6.30 sampai pukul 9 pagi. 2 jam setengah. 6.30. Laju 3 jam. Pagi kerja tu, bukan pagi cuti, pagi kerja. Payah sikit lah. Percaya? Kurang percaya. Kurang percaya. Saya naik tolak 6.30 pagi tu, tolak daripada Shah Alam sampai airport Subang pukul 7. Pukul 7. Flight pukul 8. Saya parking di Shah Alam, di airport Subang, naik kapal terbang. Percaya? Cerita tak habis. Cerita naik kereta ya. Kan flight pukul 8, pukul 7 lebih sampai, sempat lah kan. Percaya? Jadi pukul 9 lebih kurang sampai lah. Baik. Itu ada munasabah. Kalau tak ada kapal terbang tu, tak munasabah tu, macam mana? Bila ada kapal terbang tu, munasabah wajib pada akal ya. Jadi kadang-kadang penciptaan hadis palsu tu, penciptaan hadis palsu tu kita nak kena jaga ya. Baik, akhir sekali, adakah orang yang tolak hadis ni kita nak hukum sebagai kafir? Adakah kita nak hukum dia sebagai kafir ni? Dia tolak hadis. Ya. Di sini orang yang tolak hadis, dia bukan tolak Nabi, dia cuma tolak hadis. Dia tak sama tu. Kerana dalam rukun iman, beriman kepada Rasul kah kepada hadis Rasul? Beriman kepada Rasul. Beriman kepada Rasul, bukan beriman kepada hadis Rasul. Ialah bawah Rasul tu adalah tuntutan-tuntutan dia termasuk hadis Rasul, tapi asas dia beriman kepada Rasul. Jadi orang yang tolak hadis ni kena tanya dia, kamu tolak hadis ni kerana tak beriman kepada Rasul? Kalau dia tak beriman kepada Nabi Muhammad, kafirlah. Tapi kalau dia beriman, Muhammad Rasulullah, kami beriman, kami tak percaya hadis Nabi ni yang ada dalam kitab Sahih Bukhari, kami tak percaya. Sebab apa? Kerana kami tak percaya kepada ulama. Jadi kalau tak percaya kepada ulama, kafir atau tidak? Tidak kafir. Tidak percaya kepada ulama, tidak kafir. Tapi bahayalah pemikiran macam tu bahaya, tapi dia belum sampai kepada tahap kafir. Jadi anti hadis ni, orang anti hadis, dia masih lagi beriman, cuma fahaman tu fahaman yang salah. Fahaman yang salah. Sebab kita tengok Quran ni lah, dihuraikan oleh para, tapi hurai oleh para ulama, dia tak percaya ulama. Tu masalah dia. Kita kata ni taat Rasul ni, ulama jelaskan maksud taat pada dia tak percaya kepada ulama. Itu masalah dia. Jadi macam mana kita ni lagi? Dan bila kita tanya dia, kalau dah tak mau ikut hadis, macam mana nak buat ibadat? Macam mana ibadat kalau tak mau ikut hadis? Jadi dalam buku golongan anti hadis menyatakan kita ikut Quran. Semayang ikut Quran.
Soalan dia, macam mana nak solat ikut Quran? Aqimus solat, dirikanlah solat. Faqra'u ma taya, bacalah benda yang mudah daripada Quran. Warka'u, rokok. Wasjudu, sujud. I'tidal tak sebut dalam Quran. I'tidal tak sebut dalam Quran. Kemudian masa rokok nak baca apa? Tak tahu nak baca apa. Masa sujud nak baca apa? Ada tak dalam Quran? Tak ada. Ya. Masa tahiyat nak baca apa? Tasyahud. Ada dalam Quran? Tak ada. Jadi subuh tadi berapa rakaat dalam Quran? Tak ada. Jadi macam mana nak solat tu? Dia kata kami solat ikut Quran je lah, kami tak ikut hadis, kami ikut Quran. Persoalannya macam mana solat ikut Quran? Kemudian dia sebut lagi dalam buku dia, kita semayang ikut syariat Nabi Ibrahim. Ikut syariat Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia nak ikut syariat Nabi Ibrahim alaihissalam. Persoalannya, di mana sumber cerita semayang Nabi Ibrahim? Kalaulah hadis Nabi yang Imam Syafi'i, Imam Bukhari tulis ni pun, ya, dengan kita 1200 tahun baru mereka tak percaya, macam mana dengan zaman Nabi Ibrahim ni? Berapa ribu tahun? Katalah 4000 tahun. Macam mana nak percaya sumber cerita ni? Yang ni 1200 tahun dengan kita pun tak boleh percaya. Zaman Nabi Ibrahim andaikanlah 4000 tahun. Macam mana kita nak percaya? Ya. Di situ kesilapan dalam cara fikir golongan anti hadis, ya. Jadi yang utamanya kita pegang kepada manhaj sunni, iaitu menerima riwayat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita jauhi dua pemikiran. Satu pemikiran menolak hadis Nabi, anti hadis. Satu lagi pemikiran yang menerima segala hadis Nabi termasuk hadis palsu dan tidak segan-segan mencipta hadis palsu. Dua pemikiran ni, dua aliran ni adalah menyalahi golongan ahli sunnah wal jamaah, ya. Jadi kita bacalah kita hadis, misalnya hadis 40, hadis 40 misalnya kitab Riyadhus Shalihin, misalnya kitab Syama'il Muhammadiyah, Sunan Tirmizi. Itu antara kitab-kitab yang insya-Allah lah sesuai lah kot, ya, bagi peringkat kita majoriti masyarakat ni. Hadis 40, Riyadhus Shalihin, Syama'il Muhammadiyah dengan Sunan Tirmizi itu insya-Allah antara kitab hadis yang sesuai untuk kita kenal ajaran agama kita melalui hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi sekadar itulah untuk pagi ini. Wallahu a'lam wa a'lamu bis-shawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.